Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi bin Jahuri. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan model pengajaran personal, iaitu kita lihat berkaitan dengan penerangan asas model pengajaran personal. Iaitu yang pertama ialah model ini dibentuk berdasarkan teori humanis. Abraham Maslow dan Carl Rogers merupakan tokoh yang terkenal dalam teori ini. Seterusnya model ini memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan individu. Sebagai contoh, guru memberi perhatian kepada seorang murid bagi mengembangkan ataupun meningkatkan prestasi seorang murid itu sendiri. Yang seterusnya ialah menekankan kesedaran peribadi murid dan pemupukan konsep pendiri, harga diri, arah diri yang positif dengan sifat berdikari. Yang seterusnya ialah dapat meningkatkan kompetensi diri, iaitu murid-murid dapat meningkatkan kemahiran diri untuk lebih cemerlang. Sebagai contoh, murid dapat membina jati diri dan mampu memperoleh pencapaian yang optimum yang dipengaruhi oleh guru. Seperti mana yang kita tahu, guru ialah role model kepada murid-murid. Jadi guru-guru ditugaskan untuk mempengaruhi murid-murid supaya murid-murid dapat membina jati diri dan mampu mencapai pencapaian yang cemerlang. Seterusnya kita lihat kepada prinsip dalam model personal. Prinsip dalam model personal terbahagi kepada 3, iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya pengajaran tidak langsung, non-direktif. Dan seterusnya ialah sinektik. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif? Kita lihat pada kritis. Kritis ialah cara berfikir untuk menganalisis, mentafsir dan menilai suatu perkara secara rasional. Manakala kreatif pula ialah cara berfikir untuk mengembangkan, memodifikasi atau mereka cipta sesuatu yang baru. Daripada yang baru, kita memodifikasikan supaya dia lebih baik. Yang seterusnya ialah pengajaran tidak langsung, non-direktif. Murid perlu bertanggungjawab dalam proses belajar dan memperoleh kecemerlangan. Seterusnya ialah memberi kesan positif kepada pembangunan individu dan masyarakat. Seterusnya ialah membentuk jenis pemikiran kualitatif yang khusus. Contohnya ialah kreativiti dan ekspresi murid ataupun peribadi. Sebagai contoh di sini ialah murid-murid mampu berfikir secara kreatif bagi membentuk pemikiran yang khusus. Yang seterusnya ialah sinektik. Sinektik ialah dikembangkan oleh William Gordon, iaitu model pembelajaran yang menggunakan analogi untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Murid-murid dapat berfikir menggunakan analogi yang diberikan. Setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana model personal dilaksanakan? Yang pertama, melalui model pembelajaran tanpa arahan, non-directive teaching. Yang kedua, model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri, enhance self-esteem. Model pembelajaran tanpa arahan, non-directive teaching ialah model yang berfokus pada upaya memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Guru akan membantu pelajar untuk mencari idea-idea baru tentang kehidupannya, baik yang berkaitan dengan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harian. Model ini beranggapan bahawa pelajar perlu bertanggungjawab atas proses belajarnya dan kejayaannya sangat bergantung kepada keinginan pelajar dan pengajar untuk berkongsi idea secara terbuka dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain. Untuk menggunakan model pengajaran non-direktif secara berkesan, seseorang guru harus mempunyai keinginan untuk menerima bahawa seorang pelajar dapat memahami akan dirinya dan kehidupannya sendiri. Guru tidak perlulah berusaha untuk menghakimi, menasihati, menenangkan atau membesarkan hati murid. Guru tidak perlu mendiagnosis permasalahan. Pada model ini, guru menentukan fikiran dan perasaan personal sementara dan merefleksasikan fikiran dan perasaan yang dimiliki pelajar. Dengan melakukan ini, guru menyampaikan pemahaman yang mendalam dan menerima perasaan yang dimiliki oleh pelajar. Yang kedua, model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri, enhance self-esteem.
Okey, model ini merupakan suatu model pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesedaran manusia. Sampai saat ini masih sangat sedikit sekolah atau guru yang menerapkan model ini. Permainan-permainan sederhana dapat dilakukan untuk keperluan ini. Model ini juga dapat dilakukan sebagai selingan yang tidak memakan waktu terlalu banyak dalam pelaksanaan diskusi. Keterbukaan dan kejujuran menjadi sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahawa model ini dapat meningkatkan perkembangan emosi. Okey, antara 4 perkembangan yang dibutuhkan untuk merealisasikan potensi individu ialah yang pertama, fungsi tubuh, yang kedua, fungsi personal, termasuk di dalamnya akuisisi pengetahuan dan pengalaman, kemampuan berfikir logis dan kreatif dan integrasi intelektual. Okey, yang ketiga, perkembangan interpersonal. Yang keempat, hubungan individu dengan institusi-institusi sosial, organisasi sosial dan budaya masyarakat. Baiklah, seterusnya saya sambung untuk rumusan model personal. Antara tokoh-tokoh dalam model personal, yang pertama Carl Rogers, iaitu model pengajaran tidak terarah, non-directive. Penekanan diberi pada kemampuan untuk perkembangan peribadi murid. Maksudnya murid berpeluang untuk membina keyakinan diri, menghargai diri dan mengenali diri sendiri. Okey, yang kedua, Rich Pearl, model latihan kesedaran, iaitu meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengeksplorasi diri. Dia boleh mengembangkan potensi yang dia ada dan dia boleh mengenali potensi yang ada dalam diri dia. Yang ketiga, William Gordon, model sinektik, perkembangan peribadi yang lebih kreatif. Maknanya murid boleh menyelesaikan masalah dengan lebih kreatif. Seterusnya, David Hunt, model sistem-sistem konseptual dirancang untuk meningkatkan penyelesaian masalah kreatif. Seterusnya, William Glasser, pertemuan kelas, iaitu perkembangan pemahaman diri dan tanggungjawab kepada diri dan kelompok sosial. Di samping murid boleh mengenal diri, murid juga boleh bertanggungjawab kepada orang lain. Okey, contoh dalam pedagogi kita hari ini iaitu pembelajaran kendiri, di mana diadakan perbincangan di antara murid dalam sebuah kumpulan kecil dan mempertimbangkan sesuatu idea. Maksudnya murid memberi pendapat masing-masing dalam menyelesaikan satu isu atau masalah yang ditimbulkan. Okey, guru akan membimbing dan meninjau murid untuk mendapatkan idea dan pendapat daripada orang lain. Okey, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam model personal. Yang tengok pada kekuatan, yang pertama, memperlihatkan pakatan antara guru dan murid. Maksudnya murid berpeluang untuk menyelesaikan masalah sendiri dan menyuarakan pendapat. Yang kedua, murid boleh memainkan peranan utama dalam pembelajaran mereka. Ketiga, murid lebih peka terhadap emosi individu di sekeliling. Dan keempat, murid memahami bagaimana untuk menerima teguran serta mengakui kelemahan dan kesilapan. Okey, untuk kelemahan pula, yang pertama, hanya untuk membentuk dan menyepadukan aspek emosi serta intelek. Seterusnya, guru akan terbatas untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan pengajaran dan pembelajaran juga akan menjadi kurang menarik dan membosankan serta tidak menitik beratkan aspek jasmani dan rohani.